Dah kita ni duduknya duduk sewa ni ratus. Mesti teman. Mesti teman. Mesti teman. Kalau mula duduk babinya, lepas tu duduk koyok, duduk tersemuk, duduk ke babimban, pada ke babimban mai duduk sini. Nak hidup memang susah. Itulah kata-kata segelintir di kalangan masyarakat kita. Bagi pekerja yang makan gaji tidak perlu berfikir banyak perkara kerana setiap bulan dapat gaji. Namun ada yang mendakwa makan gaji pun tidak cukup. Sebenarnya bukan gaji itu tidak cukup, tetapi disebabkan salah urus sumber keuangan akan menyebabkan gaji itu tidak cukup. Apatah lagi, budaya banyak meminjam akan memburukkan lagi keadaan. Namun bagi yang tidak bekerja, makan gaji akan terpalit dengan segala masalahnya setiap bulan. Misalnya orang yang berniaga kecil-kecilan ataupun penjaja pun akan berhadapan dengan pelbagai masalah yang sering menghantui mereka. Cuma ada yang mendakwa orang berniaga lebih senang kerana ramai pelanggan yang datang. Memang ia kelihatan dari segi zahirnya sahaja, tetapi hakikatnya pengusahanya memang sering sakit kepala kerana banyak berfikir sama ada untuk membayar gaji pekerja, bekalan bahan mentah dan sebagainya lagi. Apatah lagi jika mempunyai keluarga yang ramai sedangkan pendapatan hasil perniagaan yang tidak seberapa, turut mendatangkan masalah. Bahkan jika keluarga mengalami masalah kesihatan juga menyebabkan pening kepala. Sementara pula keadaan bekalan bahan mentah dan barangan di pasaran kini yang sering naik harga akan tambah memeningkan kepala mereka. Pengalaman Fatimah Mak Daud atau lebih mesra dikenali Mak Sutimah dari kampung Kubang Pak Hitam, Pasir Mas Kelantan dalam mencari sumber pendapatan buat dirinya sendiri dan keluarganya memang agak berat. Dia yang kematian suami sejak beberapa tahun lalu terpaksa mengambil tugas berat itu sebagai ibu tunggal untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Pada awalnya memang agak memeritkan. Sementara pula dia tidak mempunyai rumah tetap sebagai tempat tinggal. Dengan keadaan kemiskinan seperti itu, dia perlu mencari rumah sewa yang boleh dijadikan tapak untuknya berniaga makanan secara kecil-kecilan. Wartawan CRTB sempat ke kediamannya yang dijadikan sebagai kedai menjaja nasi dan kuih muih di kampung itu. Menurutnya, dia menetap di lokasi sekarang sejak tahun 1988, di mana ketika itu tiada seorang pun yang menetap di situ kecuali selepas beberapa bulan beliau menetap di situ. Sebelum ini, telah banyak tempat beliau menyewa rumah seperti di Kampung Kubang Binjai, Kampung Tempayak, Kampung Becah Semak, Kampung Kubang Bemban dan Kampung Kubang Pak Hitam ini. Katanya ketika beliau berpindah dan menyewa di kampung ini dulu, beliau menetap buat sementara. Beliau kemudiannya menyewa di Kampung Kubang Binjai. Selepas itu, beliau datang ke kampung ini balik. Ditanya tentang punca beliau sentiasa berpindah randah menyewa rumah, beliau menjelaskan disebabkan dia ketiadaan rumah dan tanah sehingga terpaksa berbuat demikian. Bahkan pada ketika itu, dia berniaga kecil-kecilan sebagaimana yang dilakukannya sekarang, semata-mata untuk menyekolahkan anak-anaknya. Antara makanan yang dijualnya seperti kuih muih dan nasi berlauk, yakni nasi bungkus yang diminta oleh pembekal supaya beliau menjualnya. Dari jualan itu, beliau memperolehi komisen sebagaimana yang sepatutnya. Antara pendapatan yang diperolehnya hasil menjual makanan tersebut adalah kira-kira RM500 hingga RM600. Perolehan pendapatan ini hasil jualan yang dilakukannya setiap hari. Jika rehat bermakna pendapatannya juga lebih kecil dari itu dan tiada pendapatan langsung. Usaha beliau untuk berniaga kecil-kecilan ini adalah untuk menanggung anak-anaknya yang masih bersekolah selain 2 orang cucu yang turut tinggal bersamanya. Dia terpaksa aktif jualan secara kecil-kecilan sejak kematian suaminya semasa anaknya yang berusia 6 tahun. Ditanya tentang pimpinan peringkat kampung yang mengetahui keadaan beliau sekarang, beliau menjelaskan ketua kampung berkenaan memang mengetahui tentang masalah yang dihadapinya kini. Bahkan rumah yang disewanya sekarang ini pun
hasil usaha ketua kampung terbabit juga. Di samping itu, beliau turut menerima bantuan bulanan sebanyak RM350, sedangkan sebelum ini dia hanya memperoleh bantuan keuangan sebanyak RM30, juga hasil usaha ketua kampung berkenaan. Dia juga tidak pernah menerima bantuan dari pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat atau wakil rakyat yang sepatutnya diberikan perhatian terhadap ibu tunggal. Sepertinya, dia mendapat rumah sendiri pada ketika itu perlukan modal sebanyak RM3,000, yakni bantuan kerajaan untuk membolehkan tukang membina dan menyiapkan rumah berkenaan. Justru untuk menjadikan rumah kedai sebagaimana sekarang, dia perlu keluarkan modal sendiri pula berjumlah RM4,000. Cara untuk mendapatkan bekalan bahan mentah dan bahan-bahan lain yang ternyata merumitkan dirinya. Apatah lagi dia tidak mempunyai sebarang kenderaan yang patut digunakan untuk membawa pulang bekalan tersebut. Kalau ada pun sebuah motosikal milik anaknya, namun dia pula tidak boleh menunggangnya sendiri. Antara mahu dengan tidak, terpaksalah dia mengajak anak-anaknya itu sebagai pemandu dan penemannya ketika mendapatkan bekalan untuk dijual nanti. Bahkan menurutnya, setiap biji atau makanan yang dijualnya itu, beliau memperoleh komisen jualan kira-kira 20 sen. Tambahnya, kini disebabkan anaknya sibuk dengan kerja masing-masing, dia akan membonceng motosikal cucunya pula dalam usaha mendapatkan bekalan untuk jualan di kedainya itu. Setelah pulang ke kedainya, dari mendapatkan bekalan makanan yang dimaksudkan, dia pastinya berasa sibuk untuk urusan cucunya dan perniagaan di kedainya pula. Dan begitulah rutin hariannya setiap hari, kecuali hari cuti persekolahan. Ditanya tentang modal yang perlu dikeluarkannya untuk mendapatkan bekalan makanannya itu, beliau menjelaskan kira-kira RM60 modal yang terpaksa dikeluarkannya untuk tujuan itu. Walaupun pada pandangan orang lain, nilai sebanyak RM60 itu agak kecil, namun baginya agak besar juga. Kebanyakan kuih muih yang akan dijualnya, dia akan membeli dari pembekal dan pembuat kuih muih itu. Dari belian itu, dia akan mendapatkan keuntungan sebiji setiap hari jualannya. Contohnya, jika dia membeli kuih muih berharga RM1, yakni 5 biji, dia akan menjual 4 biji kuih itu berharga RM1. Maknanya, dia hanya dapat untung sebiji dari setiap jualannya. Bahkan jika makanan itu nilainya RM5, dia akan dapat untung sebanyak RM1. Begitu halnya dengan nasi berlauk lain. Hanya nilai itu saja yang diperolehnya sehingga makanan seperti kuih dan nasi berlauk di kedainya itu habis kesemuanya. Maknanya, hasil jualan kuih muih dan nasi pagi itu, beliau memperolehi pendapatan setiap hari kira-kira RM10. Cuma dia bergantung harap atas penyediaan air minuman yang disediakan sendiri di kedainya. Jika tidak, dia tidak akan memperolehi pendapatan sebanyak itu. Apabila ditanya perolehan pendapatan hasil jualan makanan di kedainya sebanyak itu, adakah dia berbahas hati atau bagaimana? Jelasnya dia bersyukur kerana itulah rezekinya setiap hari. Memanglah beliau berhasrat untuk meningkatkan pendapatannya, namun hanya itu saja yang beliau mampu lakukannya. Apabila membicarakan tentang bantuan terhadap beliau, katanya, selain bantuan dari ketua kampung terbabit dan sebenarnya, beliau tidak memperolehi dari bantuan dan sumbangan dari mana-mana pihak lain termasuk daripada wakil rakyat sendiri. Katanya, kejayaan mendapatkan bantuannya selama ini atas inisiatif dirinya sendiri dan jika mengharapkan pihak lain datang ke rumahnya, tentunya dia akan berputih mata sampai bila-bila. Padahal dia tidak mengharapkan segunung emas tetapi sekadar menghulurkan sedikit bantuan yang dari bantuan itu beliau boleh berdikari sendiri pula. Walau bagaimanapun, menurutnya salah seorang pesara tentera bernama Abang Soh yang turut membantu beliau mendapatkan bantuan daripada pihak Masjid Kubang Gebemban, Pasimas dan dari situlah beliau memperoleh bantuan yang dimaksudkan dan bantuan berkenaan masih diperolehnya sehingga hari ini. Jadi, menurutnya kesemua jumlah RM350 yang diperolehnya itu apabila dicampurkan dengan bantuan sebanyak RM70 itu. Katanya setiap kali malam tiba, dia kadang-kadang termenung dan berfikir tentang erti kehidupan. Betapa sukarnya mendapatkan bantuan di zaman moden ini. Sesuatu yang sering terlintas di fikirannya ialah bagaimana cara untuk mendapatkan makanan dan pakaian sebagaimana insan yang lain. Setakat ini beliau tidak cuba memohon permohonan dari Ma'ik. Katanya,
pihak wakil rakyat pernah datang menjenguknya, namun tiada maklum balas daripada pihak berkenaan dan dia sendiri tidak cuba timbulkan masalah yang dialaminya itu. Kalau wakil rakyat berkenaan peka dengan keadaannya, pihak berkenaan akan bersedia membantunya. Walau bagaimanapun, setakat ini dia masih belum cuba memohon bantuan sama ada daripada ketua kampung atau pesara tentera itu untuk memajukannya kepada pihak Maip pula. Kami baru saja selesai merakam video dan cerita berhubung dengan permasalahan penduduk di kampung ini, di kampung Kubang Pak Hitam di daerah Pasir Mas, Kelantan.